شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan disyarat bagi mentakhsis Allah Ta'ala akan mungkin dengan iradatnya, yaitu barang yang diketahui dengan ilmunya daripada mungkinat. Baik, kata dia, dan disyarat bagi mentakhsis Allah Ta'ala, yakni bagi menentukan sesuatu oleh Allah Ta'ala akan mungkin, yakni akan segala yang harus ada, harus tiada itu. Mungkin maknanya perkara yang harus adanya dan harus tiadanya. Dengan iradatnya, yakni dengan zatnya yang bersifat iradat. Dengan zatnya, dengan iradatnya, yakni dengan zatnya yang bersifat iradat. Jadi Allah Ta'ala menentukan sesuatu itu bukan dengan iradatnya. Faham boleh? Siapa kata Allah Ta'ala menentukan sesuatu dengan iradatnya, kufur. Habis kitab tulis lagu tu. Tu sebab tu kitab kena mengaji, tak boleh baca sendiri, haram. Nak pula kitab tauhid, haram belajar tauhid dari guru yang tiada ambilan, dari guru yang tahqiq. Baca sendiri hukumnya haram. Nak pula dah baca sendiri pergi mengajar pula. Elok. Dah dia sesat, menyesatkan orang.
Allah menentukan sesuatu bukanlah dengan sifat iradatnya, tapi dengan zatnya yang bersifat iradat. Siapa kata Allah Ta'ala menentukan sesuatu dengan iradat, hukumnya haram. Kalau dia buat i'tiqad, hukumnya kufur. Habis dalam kitab tulis iradat, Allah Ta'ala menentukan sesuatu dengan iradat, itu adalah kalam tasamuh. Kita dah cerita dah minggu lepas, kalam tasamuh, iaitu kalam pendekatan. Orang kita kata apa, yang memudahkan kalam, meringkaskan kalam, ataupun kita kata majaz aklinya, pinjaman akalnya. Kita kata Allah Ta'ala menjadikan suatu menentukan suatu dengan iradatnya, tapi hakikatnya wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala menentukan suatu itu bukan dengan iradatnya, tapi dengan zatnya yang bersifat iradat. Macam kita sebut minggu lepas, bab kudrat. Allah menjadikan suatu itu bukan dengan kudratnya, tetapi dengan zatnya yang bersifat kudrat. Baik, habis. Iaitu syarat Allah Ta'ala menentukan suatu itu. Apa syaratnya? Iaitu barang yang diketahui dengan ilmunya. Apa yang Allah Ta'ala nak tentukan tu, dia telah pun mengetahui apa yang dia nak tentukan. Daripada mungkinat, yakni daripada segala perkara yang harus adanya dan harus tiadanya. Baik, perkataan ini namanya perkataan majaz akliyah. Perkataan ini ada kata atau ada tulis tu, dan disyarat bagi mentaksis Allah Ta'ala akan mungkin dengan iradatnya, iaitu barang yang diketahui dengan ilmunya daripada mungkinat. Semua tu namanya kalam majaz ataupun majaz akliyah. Ini pada akal, bukan pada hakikatnya. Ini pada perkiraan akal, bukan pada hakikatnya. Siapa kata hakikatnya begitulah, sesat dia, syirik dia. Pasal apa kita kata syirik? Pasal terdahulu ilmu sebelum takdir. Terdahulu mengetahui sebelum Allah Ta'ala mentakdir. Kalaulah kita i'tiqad lagu tu, jadi kufur. Pasal apa? Pasal ilmu yang ada di zat Allah itu qadim. Takdir yang Allah Ta'ala telah takdirkan itu pun qadim. Perkara yang Allah Ta'ala takdirkan itu baru. Adapun takdir yang Allah Ta'ala takdirkan itu qadim. Selama adanya zat Allah, adanya lah ilmu Allah, adanya lah takdir Allah. Tiga-tiga tu qadim. Zat Allah qadim, ilmu Allah qadim, takdir Allah pun qadim. Qadim ni maknanya apa? Adanya sedia kala. Dia takdir Allah itu sedia kala. Belum ada makhluk, takdir Allah sudah ada. Belum ada syurga, takdir Allah menjadikan syurga sudah ada. Belum ada neraka, takdir Allah menjadikan neraka itu sudah ada. Belum ada orang masuk neraka, takdir Allah siapa nak masuk neraka itu dah ada.
Siapa yang nak dimasukkan ke dalam syurga? Belum ada lagi orang tu, takdir Allah tu sudah ada. Bila? Sejak azali. Maka kita ni hanyalah menjalani takdir Allah. Makhluk hanyalah menjalani takdir Allah. Dia tak macam orang. Takdir ni apa dia? Kemahuan, kehendak, ataupun kita kata planning, ataupun kita kata perancangan. Perancangan kita ni ada mula, ada berubah, ada musnah. Contohnya apa dia? Orang buat rumah. Tahun 70-an dulu dia baru kahwin. Ya, awang kahwin dengan Minah. Satu umur dia 17 tahun, Minah umur 13 tahun. Orang dulu kahwin awal. Dan ni umur 13 tahun nak kahwin tak boleh. Kerajaan tak bagi. Kena buat surat apply nak kahwin. Ada juga bagusnya. Pasal apa? Pasal banyak dia duduk kahwin muda-muda tu, cerai pun muda ya. Sebenarnya perempuan. Jadi dia nak selidik. Pasal banyak berlaku. Jadi taklah salah juga dia buat undang-undang lagu tu. Jangan duk komplain lah. Ada betul juga tu. Hak betul kita kena kata betul lah. Memanglah pada asalnya tak boleh nak komplain. Nabi kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha umur berapa? Umur 6 tahun. Umur 9 tahun duduk sekali. Muda lah. Ya. Perintah Allah. Namun ada riwayat mengatakan Nabi kahwin dengan Aisyah umur 18 tahun. Tapi riwayat itu tidak kukuh. Aisyah wafat umur 8. Aisyah jadi mantan isteri Rasulullah umur 18 tahun. Tapi ada riwayat mengatakan Aisyah kahwin dengan Rasulullah umur 18 tahun. Tapi itu tidak kukuh. Riwayat itu tidak kukuh. Yang kukuhnya umur 6 tahun berkahwin, 9 tahun duduk sekali. Pasal ada riwayat mengatakan setelah Aisyah berkahwin dengan Rasulullah, Aisyah masih lagi bermain anak patung. Aisyah main anak patung. Rasulullah tanya dia buat apa tu? Dia dukung anak, dia katanya. Jadi maknanya dia masih keanak-anakan. Baik. Boleh ke kahwin? Boleh ke? Apa masalah? Tapi yang kahwin tu siapa? Rasulullah. Kalau orang hari ni umur 60 buat kerja lagu tu dia kahwin dengan cicit dia. Baik. Faham molek itu ya. Perancangan Allah itu tak macam perancangan kita. Perancangan kita macam tadilah. Orang kahwin dengan Minah umur 17 tahun, Minah umur 13 tahun. Dia buat rumah tahun 70 kita kata. Dia merancang nak buat rumah tahun 70. Maka tahun 70 dia buatlah rumah. Maka dia kosak dalam hatinya, inilah rumah aku sampai aku mati. Dia buat lawa lah rumah dia. Dia buat rumah papan, dinding apa, rumah papan, tiang kayu, dinding papan, atap rombia. Atap rombia tahu atap rombia? Rombia atau rombia? Rombia ni kat belakang rombia. Rombia tahu? Atap rombia tu. Nampak kat England mana nak tahu. Rumah kampung saya dulu atap rombia. Atap rombia tu atap daun rombia. Orang panggil atap nipah. Nak tunjuk tak ada lah pun daun tu.
Ada orang kat kampung-kampung Ulu-Ulu Madat ada. Baik. Tu plan dia. Ni rumah apa sampai mati dia ada. Tiba-tiba tahun 90, berapa tahun dah berlaku? 20 tahun. Dia bisnes, buat meniaga. Meniaga dia untung sangat. Dia runtuh rumah dia tu, dia buat rumah batu, banglo besar, harga 5 juta. Tengok plan dia yang lama dia ubah. Plan dia yang lama dia ubah. Pasal apa? Pasal berubah cara hidup dia. Dulu dia motong getah, sekarang dia jadi toki tayar, toki kilang tayar. Dia beli getah, dia buat tayar. Oi, toki besar dia. Jadi dia berubah lah plan dia. Berubah. Tu kata, ya, iradat kita ni, kemahuan kita ni, huduthun, baharu, dan sentiasa aradun, berubah-ubah. Tapi takdir Allah qadim. Apa dia? Dia tak berubah. Dia telah mentakdirkan awang ni nanti lahir tahun sekian-sekian. Lepas tu umur 17 tahun dia akan kahwin dengan Mina. Main umur bila tahun 70 dia akan buat rumah atak Rombia. Tahun 90 dia akan buat rumah banglo besar, harga 5 juta. Itu semua takdir Allah. Maka awang ni hidupnya menjalani takdir Allah. Itulah kita. Kita semua ni hidup kita menjalani takdir Allah yang qadim. Faham? Maka takdir Allah itu ada dua, seperti mana kita sebut dulu. Yang pertama kita ulangi ya. Takdir mubram. Mim ba ra mim, mubramun. Apa takdir mubram? Iaitu takdir yang di dalam ilmu Allah. Tu, dalam ilmu Allah. Allah mentakdirkan sesuatu muafakat dengan ilmunya, bertepatan dengan ilmunya. Allah tahu apa yang dia buat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita buat dia tahu. Dia tahu apa yang pula yang dia buat. Jadi yang pertama takdir Allah tu namanya takdir mubram, iaitu takdir yang di dalam ilmu Allah. Takdir ini qadim, lagi azali, dia tak berubah. Kita menjalani takdir ini. Yang kedua namanya takdir muallaq. Apa takdir muallaq? Takdir yang boleh berubah. Takdir ini tertulis di Lauhul Mahfuz. Takdir ini baharu, tidak qadim. Jadi yang kita duk minta kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, andai kata aku ni sudah ditakdirkan jadi jahat, maka jadikanlah aku orang yang bertakwa. Kita minta tu duk takdir lah, takdir yang muallaq ini, bukan yang mubram. Yang mubram kita tak tahu. Yang muallaq ni pun kita tak tahu. Tapi ada yang tahu. Siapa? Malaikat. Lagi pena yang menulis di Lauhul Mahfuz tu, dia tahu. Malaikat-malaikat yang menjaga Lauhul Mahfuz tahu. Kita yang tak tahu, pasal kita tak nampak. Tapi kalau kita boleh nampak, kita tahu. Lauhul Mahfuz duduk di mana? Position mana? Langkawi. Duduk tepi Aish. Aish tu
Lauhul mahfuz duduk di arshillah. Duduk di arshillah, arash. Arash ni pusat pemerintahan Allah Ta'ala. Pusat pemerintahan Allah di arash. Seperti mana ayat yang dibacakan subuh Jumaat tadi, subuh tadi, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian istawa Allah di atas arash. Maka adalah orang-orang katanya tidak mentafsirkan ayat itu. Katanya diambil terus kepahaman dari zahir ayat. Maka dia pun berkata, kemudian Allah Ta'ala duduk di atas arash. Bila tu? Selepas Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi dan di antara keduanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian istawa Allah di atas arash. Jadi siapa kata istawa itu dengan makna qu'udun, maka dia itu syirik. Tak boleh kata istawa dengan makna qu'ud. Setengah ulama dia tak kata syirik, dia kata mubtadi'. Maka pendapat yang mengatakan mubtadi' itu lebih tepatlah. Dia tak menolak Quran, cuma dia salah tafsirkan Quran. Maka dia jadi mubtadi', pembid'ah. Jadi istawa itu ada banyak makna. Istawa dalam bahasa Arab boleh dengan makna duduk, qu'udun, ataupun jalas. Apa dia? Duduk jugalah. Istawa juga boleh dengan makna berlabuh. Seperti mana dalam Quran ada disebutkan, dan berlabuhlah bahtera Nabi Nuh di Bukit Judi. Bukit Judi itu nama dia. Nama bukit tu Bukit Judi. Kat Malaysia pun ada juga Bukit Judi. Mana? Genting Highland. Tu bukit judi terbesar di Asia Tenggara. Kita berbangga kerana kita memiliki satu bukit jadi bukit judi terbesar di Asia Tenggara. Bangga sungguh kita. Bangga tak? Bangga. Tak bangga? Ya, kita amat berbangga. Tak ada pula mana-mana pemerintah yang pernah memerintah Malaysia nak mengharamkan dia. Tapi kalau sekolah tak daftar, dia mau ugut. Sita lah, apalah. Ya, maka kita bersyukur dapat pemimpin yang begitu. Syukur sangat-sangat. Dan siapa bersyukur? Kerana Allah Ta'ala memberi ganjaran bagi orang yang sabar dengan pemimpin yang zalim. Ya, ada doa dah bukan? Hari-hari kita baca doa ya. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Tu doa dia. Doa bila dapat pemimpin yang zalim, yang tidak mahu menghukum dengan hukum Allah, yang memberati rakyatnya dengan berbagai-bagai undang-undang, yang memberati rakyatnya dengan dengan berbagai-bagai kenaikan harga barang. Baik, kamu cerita waktu tak seronok, semua orang dah tahu. Bang masa cerita bab kita, yang tu semua orang dah tahu.
Cerita banyak kali buat apa? Buat orang marah. Kita cerita hari ni Allah Ta'ala suka. Apa dia? Kita kenal dia. Allah suka dikenali. Kita masuk kitab kita. Baik habis. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sifat iradat, dan Allah Ta'ala menentukan sesuatu itu dengan zatnya yang bersifat iradat. Seperti mana kudrat dulu, Allah ada sifat kudrat. Allah menjadikan sesuatu itu dengan zatnya yang bersifat kudrat. Maka Allah jadikan langit dan bumi di antara keduanya dengan zatnya yang bersifat kudrat, yang muafakat dengan iradatnya, itu yang bertepatan dengan kehendaknya. Kemudian Allah istawa atas arash. Istawa atas arash, istawa ada 3 makna. Sekurang-kurangnya ada 3 makna. Yang pertama tadi kita kata qu'ud, duduk. Yang keduanya istara, istara, makna kata berlabuh. Yang ketiga istaula. Istaula maknanya memerintah. Maka lebih tepat istawa alal arsh itu diletak dengan makna memerintah arash. Adakah Allah Ta'ala memerintah arash sahaja, tidak kepada yang lain? Apakah hikmah dikatakan Allah Ta'ala memerintah arash? Hikmahnya ialah kerana arash itu pusat pemerintahan Allah. Di sana ada lauhum mahfuz, segala takdirnya. Di sana ada syurga. Baik. Habis. Jadi wajib kita beriktikad thumma stawa 'alal arsy itu ialah kemudian Allah Ta'ala memerintah arash. Maksud memerintah arash tu memerintah sekalian alam. Dikatakan arash tu kenapa? Apa hikmahnya? Kerana pusat pemerintahan Allah. Ibarat kita kata dan Perdana Menteri memerintah Putrajaya. Kenapa dia kata Putrajaya? Kerana pusat pemerintahan Malaysia itu di Putrajaya. Dia katalah memerintah Putrajaya. Habis Sungai Raya tak masuk. Sekali lah. Itulah hikmah dia begitu. Baik, habis. Dan bagi iradat itu 2 ta'alluq. Dia tulis 2 ta'alluq. Dia melayukan Arab. Asalnya ta'alluqun, ta'in lam qaf. Tapi dia tulis ta'in lam waw qaf, ta'alluqun. Ta'alluq ni dia jadi Melayu lah kerja ni. Boleh lah, tak salah. Apa maksud ta'alluq? Ta'alluq di sini bukan makna kata menakluki, menawan. Bukan. Maksud ta'alluq di sini ialah pekerjaan sifat ma'ani, iaitu pekerjaan sifat iradat. Jadi kita kata bagi iradat itu ada 2 pekerjaan ataupun ada 2 fungsi. Allah dah kerja. Allah lah yang mengerjakan sesuatu. Kita ni dikerjakannya. Allah menggerakkan sesuatu, kita digerakkannya. Allah memperbuat satu, kita diperbuatkannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan sekalian perbuatan kamu. Jadi ta'alluq ni maknanya apa dia? Pekerjaan sifat iradat tu. Kita ada kerja tak?
Kita tak ada kerja, kita ni dikerjakan oleh Allah, kita diperbuatkan oleh Allah. Pekerjaan ataupun perbuatan. Jadi iradah itu ada dua perbuatannya, ada dua pekerjaan. Ada setengah orang dia kata dua fungsi. Kita ada fungsi ya? Tak ada. Hakikatnya kita digerakkan oleh Allah. Allah yang memungsikan kita. Kita tak ada fungsi. Baik. Dan bagi iradah itu dua ta'alluq juga. Kalau dalam kitab lama dia tulis ta'alluq itu ialah menuntut sifat kepada pekerjaan yang lebih. Buka dalam kitab-kitab lama seperti kitab Bidayatul Hidayah umpamanya, Faridatul Faraid umpamanya, Aqidatul Najim, dia kata ta'alluq itu ialah menuntut sifat kepada pekerjaan yang lebih. Dia tak faham gitu. Jadi nak mudah fahamnya, mudah sebutannya, ta'alluq itu ialah pekerjaan sifat ma'ani itu. Seperti kita kata apa? Kudrat. Kudrat apa ta'alluqnya? Ta'alluqnya menjadikan mungkinan. Ini pekerjaannya menjadikan segala yang harus ada. Iradah apa ta'alluqnya? Iradah apa pekerjaannya? Menentukan segala mungkinan. Arab kata taksis. Taksis kulli mumkinin. Baik. Ada dua ta'alluq dia kata. Atas barang yang telah menunjuk bukan. Atas barang yang telah mentahqiq akan dia oleh setengah ulama. Mentahqiq yakni yang menyungguhi ataupun yang mengukuhkan dia, mengukuhkan pengertiannya itu oleh setengah ulama. Maknanya ulama, oleh setengah ulama ni oleh kebanyakan ulama di situ. Jadi ta'alluq sifat iradat ni kata setengah ulama, dan tahqiq pendapat itu iaitu ada dua. Pertama, ta'alluq suluhi yang qadim, ataupun kita kata ta'alluq suluhi qadim, iaitu makna suluhi qadim, patut baginya pada azali bagi menentukan mungkin dengan sekalian barang yang harus ia atasnya. Ta'alluq suluhi qadim iaitu patut baginya pada azali. Maknanya boleh pada waktu azali Allah mentakdirkan segala sesuatu. Ataupun kita kata bolehnya Allah mentakdirkan mungkinat itu pada waktu azali. Allah ada sifat iradah, dan sifat iradah itu bermakna fungsi dia Allah boleh mentakdirkan sesuatu. Maka boleh Allah mentakdirkan sesuatu itu pada azali. Bolehnya Allah menentukan sesuatu itu pada azali, itu namanya suluhi qadim. Kalau orang tanya apa maksud suluhi qadim, ya, bolehnya pada azali. Kalau dalam bab kudrat, bolehnya Allah menjadikan sesuatu pada azali. Tapi masa tu Allah belum menjadikannya lagi. Itu kata suluhi qadim pada bab kudrat. Kalau bab iradat, suluhi qadim dengan makna bolehnya Allah menentukan sesuatu pada azali.
Dan Allah telah pun mentakdirkan sesuatu itu pada azali. Tu namanya yang kedua pula. Keduanya ta'alluq tanjizi yang qadim, iaitu menentu ia, yakni telah mentakdirkan oleh Allah, menentu ia, yakni telah mentakdirkan oleh Allah akan mungkin, ini akan sesuatu yang harus ada itu dengan setengah barang yang harus ia atasnya dengan fi'ilnya. Panjang sangat ayat dia, susah nak faham kan? Jadi kita nak kata lagu mana? Pendeknya kita kata lagu ni. Yang kedua, ta'alluq tanjizi qadim, iaitu Allah mentakdirkan sesuatu daripada mumkinat ini pada azali. Sama ada takdir pada mengadakannya ataupun pada pihak mentadbirkannya. Allah yang mengadakan, Allah yang mentadbirkannya, begitu. Baik, kita ulang balik. Jadi bagi iradat itu ada dua ta'alluq. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim, yang kedua ta'alluq tanjizi qadim. Macam mana kita nak faham? Fahamnya begini. Allah ada sifat iradat. Pada sifat iradat itu ada dua ta'alluq. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala boleh mentakdirkan suatu pada azali. Yang kedua tanjizi qadim, iaitu Allah telah mentakdirkan sesuatu pada azali. Pasal apa dia kata setengah ulama kata lagu tu? Pasal ada setengah ulama yang lain dia kata ta'alluq iradat itu satu, tak ada suluhi qadim, yang ada tanjizi qadim. Pasal apa kata tak ada suluhi qadim? Pasal suluhi qadim tu bolehnya Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu, padahal memang Allah telah takdirkan sesuatu pada azali. Maka dia kata tak perlu lagi nak diperkirakan suluhi qadim, terus saja tanjizi qadim, iaitu Allah telah takdirkan sesuatu pada azali. Jadi takdir Allah Ta'ala ni tak ada mula bagi adanya. Seperti mana zat Allah tak ada mula bagi adanya, begitu juga takdir Allah ni tak ada mula bagi adanya. Ada Allah Ta'ala yang tak ada mula tu, ada sekaligus dengan takdirnya. Kalau kita nak cakap lagu tu lah. Ya. Baik, Allah tu ada, adanya tak ada mula bagi adanya, adanya qadim lagi azali. Begitu jugalah takdirnya, takdirnya tidak ada mula bagi adanya, takdirnya qadim lagi azali. Jadi takdir Allah tu tak berubah-ubah. Faham kan? Baik, habis. Kita berhenti situ dulu. Tauhid dalam dia banyak pening. Tu ada surat tu. Tu ambil sat belakang. Baik, kata dia, tanya dia, bolehkah kita menganggap sesuatu yang berlaku kepada kita adalah hukum karma kepada perbuatan kita yang dulu? Tak boleh.
Hukum karma ni ajaran Hindu, pahaman Hindu, Hinduism. Jadi hukum karma, karma ni bukan kurma. Hukum kurma kena makan buah kurma, sayur kurma, kari kurma. Tu kurma ni karma. Karma ni maknanya hukum alam. Karma ni maknanya alam. Hukum karma, hukum alam. Jadi dia kata, adakah sesuatu yang berlaku pada kita ni? Sebab dulu ni ada kita buat per orang. Contohnya, dulu kita curi duit orang. Hari ni kita pun dicuri pula duit kita oleh orang lain. Adakah itu namanya hukum karma? Tak boleh sebut hukum karma ni. Tak boleh sebut. Dia tu ajaran Hindu, ya. Jadi kalau orang kata adakah begitu hukum karma? Tidak. Sebab percaya itu hukum karma, hukumnya syirik, wal-iyazubillah. Jadi apa yang kita kena kata, itu adalah takdir Allah. Bukan hukum karma, tapi takdir Allah. Dulu ya, kita curi orang punya duit. Berapa duit? RM10. Hari ni duit kita pula kena curi. Berapa duit? RM100. Jangan kita kata ni pasal dulu ni aku curi duit orang, ni hari ni hilang pula duit aku RM100, orang sebut. Dia sebenarnya tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan dengan yang dulu. Jadi ramai orang duk kata, ya, kalau berlaku sesuatu kat kita, cuba kita perhati-perhati. Dulu ada tak kita buat kat orang lagu tu. Itulah hukum karma katanya. Orang kata apa? Permata memotong permata. Dia kata lagu tu, bukan potong double line. Potong double line 300. Jadi tak boleh kita kata lagu tu sebenarnya. Yang ya, kita ingat-ingat balik apa salah kita itu sekadar menginsafi diri. Bukan hakikatnya sebab itu. Tak boleh. Kita menginsafi diri. Dulu ni ada aku curi duit orang, hari ni pada muka aku orang curi duit aku. Atas dasar apa dia? Menginsafi diri je, dengan curi dah duit orang. Tapi bukanlah itu hukum karma. Jangan kata hukum karma. Hukum karma tidak ada dalam Islam. Jadi dulu ni duit kita kena curi, hakikatnya Allah yang takdirkan pada azali. Hari ni dulu kita curi duit orang, hakikatnya Allah yang takdirkan pada azali. Hari ni duit kita pula kena curi, hakikatnya Allah yang takdirkan pada azali. Itu pada hakikatnya. Tapi sebagai adab kita dengan Allah, perkara yang jahat jangan kita kata itu takdir ilahi ke atas kita. Tak apalah ya Allah, ini takdirmu, aku terima ya. Tak boleh, haram. Pasal apa haram? Pasal kita membahasakan yang jahat dari Allah itu namanya biadab dengan Allah. Maka bila berlaku sesuatu yang tak molek kat kita, seperti kita mencuri, kita wajib kata itu adalah kejahatan diriku. Jangan kata itu takdir Allah. Walaupun benar pada hakikat, tapi haram pada syariat. Nisbah adab dengan Allah haram. Jahat kita kena kata hak kita punya. Jangan bahasakan kejahatan kepada Allah, hukumnya haram. Ya. Baik. Tapi kalau yang baik, kita wajib kata itu dari Allah. Bersyukur kepadamu ya Allah, kerana kau takdirkan aku datang ke surau, datang ke pondok ini untuk aku belajar ilmu. Tak apa,
Kita kata itu Allah Ta'ala yang takdirkan. Sebab apa? Sebab benda tu baik. Tapi kalau tak datang surau, pasal apa? Tidur lena. Sahur pukul 4, sambung balik tidur. Dia kata pukul 9. Oh tak apalah ya Allah, kau takdirkan aku bahaya tak pergi main subuh, tak berdosa. Ye. Jangan takdir, jangan disebut perkara yang salah tu dari Allah. Salah biadab. Kena kata lagu mana? Ya Allah, ampunilah dosa aku kerana aku telah tidur lena hingga lalai aku daripada mengerjakan solat fardu subuh di dalam waktunya. Kena kata aku yang punya. Yang salah ni aku yang punya. Yang kekurangan ni aku yang punya. Yang kelemahan ni aku yang punya. Maka kita kata kita punya tu bukan hakikatnya kita punya, bukan hakikatnya kita yang buat, tapi atas dasar beradab dengan Allah. Yang buruk jangan kata dari Allah. Ya. Baik, habis. Ada lagi satu. Aisyah. Baik. Dia tanya, bagaimana kalau ada orang cakap Allah itu tak adil, sebab dah takdir dia jadi jahat, sudah ditakdirkan katanya, sebab Allah dah siap-siapkan siapa masuk syurga dan neraka. Baik, apa? Bagaimana kalau ada orang yang cakap Allah tak adil? Baik, orang yang cakap Allah Ta'ala tak adil, hukumnya murtad. La tu juga. Wal'iyadzubillah. Sebab berkata Allah jahat. Barangkali dia ni terikut-ikut dengan filem Hindu setan. Filem Hindustan kan, bila dia buat tak jadi, dia kata, ya Tuhan, kau jahat, tak adil. Bila dia dapat kebaikan pula, orang tu buat baik dengan dia, orang tu pula dia kata Tuhan. Ni mesti tengok Hindustan. Lepas tu jangan tengok cerita Hindustan. Nama apa? Hindu setan. Jangan duduk tengok kita. Pesan kat dia, orang yang bertanya. Jadi berkata Allah Ta'ala itu tak adil, hukumnya adalah haram yang boleh membawa kepada murtad. Wal'iyadzubillah. Jadi wajib kita kata sesuatu kebaikan yang Allah Ta'ala jadikan kepada seseorang itu atas rahmatnya, ya, rahmat Allah. Sesuatu kejahatan yang berlaku kepada seseorang itu di atas keadilan Allah. Ada orang itu Allah masukkan ke dalam syurga, maka itu adalah dengan rahmat Allah. Ada orang telah Allah jadikan dia jadi ahli neraka, maka itu adalah dengan keadilan Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah, masuk neraka dengan keadilan Allah. Itu dalam ilmu tauhid kena kata lagu tu. Jadi kalau Allah tu tak adil pula, dia kata, itu bermakna dia menolak Allah tu yang maha adil. Al-Adlu. Allah ada satu nama, namanya Al-Adlu, mana keadilan. Jadi kamu menolak nama Allah Al-Adlu, hukumnya apa dia? Menolak nama Allah. Baik, habis. Soalan dia, jika tak boleh anggap perkara buruk itu
karma gitu ke? Tulis lah besar-besar sikit, dah lah kecil. Dia sambung-sambung ke tu. Jika tak boleh anggap perkara buruk itu karma, bolehkah anggap perkara tidak baik yang berlaku atas kita itu sebagai satu kafarah untuk dosa lama kita? Oh, baik. Dia kata gini, tadi kita kata tak boleh kita kata hukum karma. Dulu dia buat orang, hanya orang buat dia. Kita kata tak boleh kata hukum karma, sebab hukum karma ni tak ada dari Islam, tu fahaman orang Hindu. Jadi kita kata lagu ni boleh tak? Dia tanya. Kata apa? Dulu kita nanya orang, hari ni kita pula dinanya orang. Maka tu namanya kafarah atau dosa lama. Boleh tak? Tak boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Membawa kepada makna Allah Ta'ala tu pendendam dan menolak inna rahmati ghulibat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku melebihi kemurkaanku. Bukankah di sana ada peluang bagi orang-orang yang buat dosa itu bertaubat? Bukankah di sana ada peluang bagi kita yang bersalah dengan Allah Ta'ala mohon ampun dan Allah akan mengampuni? Bahkan Allah Ta'ala ada beritahu kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kabarkan kepada umatmu, sesungguhnya aku terlebih dahulu memberi salam kepada orang yang ingin bertaubat. Maka perkataan ini salah, tak boleh kata kafarah. Cuma kalau kita baca buku, terkadang seseorang tu mendapat balasannya di dunia atas kafarah dosanya yang lama, itu atas dasar fakta ilmu, bukan hakikatnya. Atas dasar fakta ilmu, siapa buat ke orang, nanti jadilah kat dia pula. Itu atas dasar kebiasaan, kelaziman, fakta ilmu yang gitu. Tapi jangan kita kata engkau ni dulu buat orang teruk sangat, inilah kafarah dosa engkau. Tak boleh. Tak boleh kita kata lagu tu. Tapi atas jalan untuk menginsafi diri, bukan hakikatnya begitu, itu hukumnya haruslah untuk kita tinggalkan dosa dan maksiat. Maka kita kata, ya dulu ni aku buat jahat, hari ni aku dah dapat berbagai-bagai musibah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa lama aku. Untuk menginsafi diri itu haruslah. Tapi jangan beriktikad inilah kafarah dosa aku. Ini tak boleh. Itu jadi haram. Inilah hukum karma. Yang itu lagi tak boleh. Boleh membawa kepada kufur. Wal'ayyadzubillah. Faham? Satu lagi. Cek. Sebab tu tauhid itu penting. Yang akidahnya tauhid. Tak maya tauhid, jadi cempera. Baik, dia tanya, apa hukumnya mengambil harta orang kafir tanpa izinnya? Kalau hukumnya haram, perlukah kita memulangkan hartanya kembali? Baik, mengambil harta orang kafir tidak salah nisbah hukum akhirat, tetapi salah nisbah hukum dunia. Hang curi barang orang kafir, kalau kena tangkap, masuk penjara, dia layak pun hampir curi apa. Tapi kalau hang terlepas, di akhirat kena, di akhirat tak kena. Pasal apa? Pasal orang kafir ni
musuh-musuh Allah, seteru Allah. Dulu kita ada cerita kafir ni ada 4 jenis, bukan? Kafir mu'ahad, kafir ni buat perjanjian damai. Kafir mu'ammad, tu kafir yang menuntut suaka politik. Kafir harbi, iaitu kafir yang menentang Islam. Kafir zimmi, kafir yang duduk dalam negara Islam, yang tunduk dan patuh pada hukum Islam, hukum negara itu, tapi dia kafir lah. Maka kita ambil harta orang kafir jadi ni, tidaklah berdosa, tapi kalau kena tangkap, masuklah penjara. Itu je lah. Penjara dunia, penjara akhirat tidak kena. Itu disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, masuk dah dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Nanti kita akan sampai bab insya-Allah, kitab yang kita duk baca. Ada satu lagi soalan. Jangan jadi macam kawan saya. Dulu saya duduk kat Pahang tu, Tuan Guru Haji Mak Baki ni ceritalah bab tuan ambil harta orang kafir. Ada kawan saya dah tahu hukum lagu tu. Satu hari tu dia pergi panjat kedai apek mana kat Pekan Cenoa. Masuk lokal bumbung. Power kat dia. Dia masuk ke bumbung, pecah kedai kawan tu. Bukan curi apa pun, curi balang coklat. Curilah lagi barang-barang lain-lain sikit. Tapi curi tak cerdik. Dia tingginya tapak jari kat situ. Ni ibu jari apa, cop jari kat situ. Pegang apa-apa pun melekat. Dalam boleh tahu, boleh pergi cari kat pondok. Siap kat Tok Guru. Tok Guru cerita hukum, bukan suruh hampir curi. Dia cerita hukum. Kawan ingat, Tok Guru suruh kita pergi curi. Ni faham ni tak? Saya bukan suruh hampa pergi curi. Kena masuk dalam jail, padan kau lah. Tamu jamin saya akan sapi kau. Saya akan bawa dah ni. Saya cerita ni hukum, bukan suruh hampa pergi mencuri. Sebab salah hukum dunia. Kalau kena masuk jail, padan muka kau. Tapi dia akhirat tak kena. Pasal orang kafir ni seteru Allah. Ya, apatah lagi kafir harbi. Ya, kafir yang memerangi Islam. Maka ambil barang dia tu dinamakan harta faid. Barang-barang orang kafir namanya harta faid. Kalau harta yang dirampas dalam peperangan kerana kafir itu kalah berperang, itu namanya harta ghanimah. Maka harta-harta itu, ya, dalam kitab fiqh kata boleh saja kita ambil, tak berdosa. Tapi kalau kita mencuri, kena tangkap, tanggunglah sendiri. Hukum dunia. Baik, soalan dia, macam mana nak jawab soalan orang yang suka bergurau, bertanya mana Allah, dan apakah hukum orang begini? Jawab je lah. Mana Allah? Allah itu tidak bertempat, tak berhajat kepada tempat, tak perlu kepada tempat. Yang perlu kepada tempat makhluk. Ya. Di manakah Allah? Allah itu wujudnya tidak perlu kepada tempat. Jadi kalau kita kata di mana, mana tu membawa kepada pengertian tempatnya di mana. Maka kita jawablah, Allah itu tak perlu kepada tempat untuk ia wujud. Ya, Allah itu tidak perlu bertempat untuk ia wujud. Maka bila kita faham makna
Allah Ta'ala tak perlu pada tempat untuk dia wujud, maka tak timbul lagi soalan di manakah Allah. Kalau dia tanya juga, bermakna ada sikit kesewelan pada pemikirannya. Pasal apa? Dia tak faham cakap Melayu. Macam hari tu kita cerita, makhluk ini dijadikan oleh Allah. Kemudian dia tanya pula, siapa pula menjadikan Allah? Baik, kita tanya dia, adakah kamu percaya Allah itu Maha Pencipta? Ya, saya percaya. Kalau kamu percaya Allah Ta'ala itu Maha Pencipta, bagaimana kamu lagi boleh bertanya siapa yang menjadikan Allah? Bukankah makna Maha itu tak ada lagi yang teratas padanya? Bermakna kalau kamu masih bertanya siapa menjadikan Allah yang Maha Pencipta, ada sedikit kesewelan di pemikiran kamu, tak faham bahasa Melayu. Dia nampak macam kasar je Ustaz. Ya, kadang-kadang orang tu kena kasar. Ya. Pasal apa? Imam Malik pernah ditanya oleh muridnya. Muridnya ni orang alim, tapi tanya Imam Malik. Imam Malik ditanya, apa soalannya? Dia kata apa? Dia tanya Imam Malik dalam majlis ilmu. Dia kata, Tuan, apakah makna Allah itu apakah makna firman Allah? Apakah makna Allah itu memerintah, Allah itu di atas aras? Dia kata, ma makna Allahu alal arsy? Apakah makna Allah itu di atas aras? Maka apa jawab Imam Malik? Imam Malik kata, orang yang bertanya itu bodoh dan pembid'ah. Dia suruh orang, bawa orang ni keluar pada majlis dia. Tegasnya Imam Malik dengan tauhid. Faham? Nak bagi orang tu faham, sebab payah sangat nak faham, kadang-kadang dengan kasar. Macam dakwah. Nabi berdakwah 3 peringkat. Mula-mula dengan memperkenalkan ketuhanan Allah kepada orang yang tak beriman. Mengajak mereka beriman kepada Allah. Ya. Bila Islam sudah berkembang di Madinah, Nabi Muhammad tulis surat kepada raja-raja kafir di dunia. Dia kata, wahai tuanku sekian-sekian, marilah sama-sama dengan kami memeluk agama Islam dan kita menjadi saudara. Diantaranya utusan itu pada raja-raja kafir. Dikatakan tidak kurang 300 warqah yang Nabi hantar kepada raja-raja kafir. Bila raja tu tidak mahu menerima, dia hantar surat lagi, kasar sikit. Apa dia? Jika kamu tidak mahu menjadi saudara kami dengan memeluk agama Islam, maka kamu hendaklah membayar jizyah kepada kami. Membayar jizyah ni apa? Membayar cukai kepala. Jizyah. Tu jizyah ya, cukai kepala. Hantar kali kedua, kasar sikit. Minta dia selagu, memang lembut tak nak, minta jizyah. Dia kata tak mau juga. Tak mau juga, baik, hantar surat ketiga. Bersedialah kamu untuk diperangi. Kasar. Perang ni bukan ajak dah, bunuh dia. Faham? Jadi begitulah juga agama ni gitu. Lembut dah nak, kasar sikit. Kasar tak nak, bunuh lah, perang lah. Faham? Dia kena begitu. Macam budak-budak, mula-mula kita ajar dia sembahyang, umur 7 tahun. Ajar dia sembahyang. Dia tak nak sembahyang, pujuk dia, jangan marah dia. Marah sikit-sikit sudah dia. Sampai 10 tahun dia tidak mau solat dulu, pukul. Dia rotan pada tapak kaki.
Sampai umur 18 tahun dia tak mau solat juga, suruh dia keluar daripada rumah. Get out from my house. Ini rumah Allah anugerah pada kita. Kita nak kufur nikmat Allah, akan keluar dari rumah. 3 peringkat. Main kasar. Ini hukum Allah. Kasar tak kasar, ini hukum Allah. Macam orang perempuan kecil-kecil pakai spender pun tak apa. Dah cukup umur kena pakai. Kena pakai jubah. Mana boleh lah macam kecil-kecil nak pakai spender. Hang bionic woman ke apa? Itu lah. Ya. Wallahu a'lam. Kita berhenti sekat dulu, insya-Allah. Kita sambung. Jadi tauhid ni kena belajar step by step, peringkat demi peringkat. Mula-mula hafal carta dulu, tak faham dah Ustaz. Baca pula ringkasan akidah 68 Aqaid Iman Ibih. Tak faham juga lah Ustaz, boleh faham, boleh baca lah, bolehlah faham sikit, 25%. Pasal dia kan tuan penasihat, 25% yang dia boleh faham. Baik, nak bagi faham lagi, baca kitab Aqidatul Mu'minin, baca daripada mula sampai akhir. Ada beberapa orang dulu yang ikut kuliah saya, dia hafal satu kitab. Dia hafal satu kitab, ya. Baik, kita berhenti situ, insya-Allah kita sambung. Wallahu a'lam. Kemudian katanya ketahui olehmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lil muslimin ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.